ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang saya hormati Al-Fadil Tuan Musyrif kita Ustaz Muhammad Khair Ikhwan, anak-anak pelajar, adik-adik lah, adik-adik pelajar Mak Tahfiz Ilmu Quran Mati, tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah sama-sama kita menjadikan setinggi rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana pada pagi ini masih lagi Allah menghidupkan kita dalam pagi yang penuh barakah ini, insya-Allah, dan memberikan kesempatan pada kita untuk kita meneruskan pengajian kita menggunakan kitab perisai bagi sekalian mukallaf, yang mana kitab ini menjadi syarah kepada matan akidah yang terkenal, iaitu Aqidatut Tahawiyah, yang dikarang oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala. Kitab ini dikarang oleh Syekh bin Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili rahimahullah. Dan kita telah masuk kitab ini pada bab muqaddimah pada kuliah yang lepas, yang mana ini merupakan kuliah yang kedua lah untuk kitab ini, selepas tertangguh lebih kurang 2 bulan, yang mana kuliah kita yang terakhir sekali ialah pada 26 hari bulan 12 2012. Ni kita baru nak sambung balik dah. 26 hari tu kita telah baca muka surat depan ni. Muka surat depan ni kita mensyarah. Kita telah syarah muka surat depan dan pengarang kepada akidah tahawiyah dan pengarang mukadimah pada kitab ini. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan sambung pada muka surat yang kelima. Boleh muka surat 5 nah. Kita akan masuk matan akidah at-tahawiyah yang pertama. Muka surat 5. Bagi tuan-tuan yang nak ambil kitab, boleh ambil kitab dekat situ dekat tepi kameraman tu. Kitab tu kalau nak beli habuan sendiri pun boleh. Yang tu kitab mati lah, kitab mati lah. Kalau nak orang kata apa, nak beli RM8 lah, satu RM8 lah, insya-Allah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi darain amin. Okey, tengok surat tu. Bawah bismillah kan surat tu. Sebagai pengulangan, surat tu maksud dia matan kepada akidah at-tahawiyah, maksudnya matan asal dia, surat tu. Kalau ta tu terjemah, tulislah adik-adik kita ni tulis. Kalau surat tu kalau baca kitab ni, surat tu maksudnya matan asal dia. Kalau ta tu maksudnya terjemah. Kalau shin tu maksudnya syarah. Shin tu maksudnya syarah. Syarahan dia ataupun ulasan dia. Muka surat 5. Baik, insya-Allah. Baik, tengok matan dia surat tu. Naqulu fi tauhidillah mu'taqidina bi taufiqillah innallaha wahidun la syarikalah. Itu matan dia Okey, tengok ta tu. Ta tu terjemah. Berkata kami, naqul kan. Kami di situ maksudnya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Kami di situ maksudnya Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Di situ maksud dia. Berkata kami, yakni Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Pada mengesakan Allah Ta'ala, pada ketika mana mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala fi tauhidillah. Tauhid ataupun terjemah lama dia kata mengesakan lah, ataupun menunggalkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita menyatakan Allah itu satu. Pada ketika mengiktikadkan dengan petunjuk Allah Ta'ala, pada ketika mana mengiktikad ataupun berpegang
ataupun beriman dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Taala tunggal, dia kata. Tiada yang bersekutu baginya. Itu terjemah dia, itu terjemah dia. Baik, bab yang pertama ni dia nak bincang berkenaan dengan pengenalan. Siapakah Allah? Allah tu siapa? Yang kita duk sembah tu, Allah tu siapa? Itu pengenalan dia. Dan bab mengenali Allah ni bab yang panjang. Tak tahu berapa kali kuliah kita boleh habis bab Allah ni. InsyaAllah. Tak apalah, kita pergi pelan-pelan. Okey, tengok share tu. Ketahui olehmu. Boleh baca Jawi? Anak-anak boleh kan? Ikut pelan-pelan lah. Ikut pelan-pelan lah. Ketahui olehmu. Ni Jawi dulu. Dia tak... Jawi dulu. Lagi mudah. Kalau orang Lola dia tak baca ketahui, dia baca ketahwa. Tak ada tak ada ia kan. Ketahwa. Maknanya ketahui. Ketahui olehmu. Ataupun bahasa Arab kata i'lam. I'lam tu maksudnya nak menunjukkan selepas tu akan ada benda yang penting yang akan diterangkan oleh guru kita. Ketahui olehmu bahwasanya tauhid artinya mengiktikadkan ketunggalan Allah itu ialah permulaan seruan sekalian Rasul. Tu kita kata tauhid tu ialah suatu, orang kata apa, suatu tujuan yang utama kenapa Rasul ini diutuskan. Daripada Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad, mereka ni diutuskan hanyalah untuk mengajak orang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tu je tujuan mereka diutuskan. Bukan atas sebab yang lain. Dan mereka ikhlas dalam melakukan dakwah mereka dan mereka tak harapkan sebarang balasan. Berbeza dengan orang macam zaman sekarang yang menjadi pendakwah. Kan? Orang yang jadi pendakwah zaman sekarang ni, ya, akhir zaman satu hal kan. Macam-macam orang kata apa? Macam-macam tujuan yang dia ada. Ada yang kita tak nafikan, ada yang betul-betul ikhlas dalam berdakwah, ajak orang kenal Allah. Meneruskan orang kata usaha nabi-nabi kita, rasul-rasul kita yang terdahulu. Dan kita tak nafi juga ada dalam kalangan pendakwah-pendakwah pada masa kini hanya mengambil kesempatan dalam agama. Ada yang jual agama dia. Ada yang nak cari populariti, masuk program-program tertentu kan. Masuk program-program tu nak cari populariti. Larilah maksud asal daripada orang kata apa maksud dakwah tu. Ada yang nak cari duit dengan berdakwah. Berdakwah ni cari duit habis kan? Habislah, tersasarlah maksud asal dia. Saya ada baca satu komen lah. Tak mahu sebutlah ustaz mana. Depa kata dia panggil ustaz tu pi buat ceramah Qiyamul Lail dekat satu negeri ni di Malaysia lah. Dia panggil pi Qiyamul Lail tak apalah. Ustaz tu tanya ataupun PA tu tanya, nak buat ceramah Qiyamul Lail ni, dia kata nak buat pakej lagu mana? Weh, ada pakej pula ceramah. Kan? Ada pakej pula ceramah. Nak pakej lagu biasa-biasa ke lagu ada tayak-tayak? Dia buat lagu tu kan. Tayak-tayak. Menangis. Ni buat ada orang luar ni. Depa pelajar ni ada orang luar. Nak jenis hak biasa-biasa ke jenis ada kaya-kaya ni menangis ni? Kalau menangis tu harga lebih sikit dia kata. Nak tayak tu, nak korek air mata tu bukannya mudah. Kan? Kalau hak biasa-biasa tu mudah sikit. Dia murah lah sikit dia kan. Murah sikit. Jadi orang ni dia sasar maksud asal dia. Nabi-nabi dulu tak harapkan sebagai orang kata apa-apa balasan daripada dakwah. Cuba bayang kalau Nabi pau duit kita jenuh. Sekali ceramah 1 jam 100 setiap seorang. Bawa anak pula 2, 3, 4 orang. 300 dia, 300 1, 2, 3, 300. Weh, balik kaya. Sekali ceramah balik kaya. Tapi Nabi ni dia main dengan tujuan yang ikhlas, nak ajak Allah, nak ajak semua Allah ya. Hak tu ya. Apa ikut kan, apa tak mau ikut kan, suka hati hampa. Tu je. Hak tu je orang kata apa? Tujuan asal Nabi. Para rasul. Daripada Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad, Nabi kita. Baik, sambung. Telah bermula Allah Ta'ala. Telah bermula pula. Telah berfirman Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman.
laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Tengok nombor 1, dia tu nombor 1 kan sebelah kan. Nombor 1 bawah tu surah apa? Suratul A'raf ayat 58. Ayah Raqam tu nombor lah. Raqam tu nombor 58. Apa maksud dia? Artinya, demi Allah, sesungguhnya telah kami utuskan akan Nabi Nuh alaihi salam kepada umatnya. Maka bersabda ia, maksudnya Nabi Nuh kata ke umat dia, hai umatku. Jangan baca hiya pula. Hai umatku. Nabi kata, ibadatkan oleh kamu akan Allah Ta'ala. Wahai umatku, sembahlah Allah. Tu Nabi Nuh. Sembahlah Allah, Nabi Nuh kata. Pasal apa? Ketunggalannya. Kerana sebab Allah tu je tempat kamu sembah. Kerana tiada ada bagi kamu Tuhan yang disembah dengan sebenar yang lainnya daripadanya. Tak ada Tuhan yang lain yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu Nabi Nuh alaihi salam. Yang mana kita tahu kan Nabi Nuh ni, nyawa dia Allah bagi panjang kan. Hidup dia Allah bagi panjang 950 tahun. Dekat 1000 tahun hidup dia. Tapi yang ikut dia sikit je, berapa ratus orang je pengikut dia. Hatta anak dia sendiri pun tak ikut dia. Hatta anak sendiri dia tak ikut dia. Ajak naik bahtera tak mau naik. Nak naik bukit lagi tinggi tak mau ikut pok. Naik bukit ni dia kata lagi tinggi, dia kata tak tenggelam lah. Lalah tenggelam jugalah. Siapa yang tak ikut naik bahtera tu habis tenggelam habis. Mati habis. Hatta anak dia sendiri. Dan pengikut dia sikit je. Pengikut dia sikit je. Dan pengikut sikit ni menjadi bukti kepada kita kebenaran itu tidak diukur berdasarkan jumlah pengikut. Orang kata, takkan kawan tu ceramah pelik-pelik. Allah melimpah masjid tu dengar apa luar tu. Kan orang kata begitu, takkan ceramah pelik-pelik. Dia bukan dikira orang berapa orang ikut kita. Tapi dikira pada orang kata apa daripada konteks yang diajar tu. Bertepatan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau lari duk pergi sampai 3-4 kilo pun pengikut pun tak betul juga. Tak betul juga. Jadi di situ menjadi bukti bahawa kaum Nabi Nuh yang sikit itu bukan ukuran kebenaran, tapi ukuran kebenaran ialah fakta yang dibawa oleh seseorang tu. Kalau tuan-tuan tengok saya kata, dia ni cakap tak kena, tegur. Habaq kata. Saya ke Ustaz Khairul ke? Tegurlah. Kami manusia je. Kadang bukan lari pada buat salah. Jangan diketahui kawan tu ceramah banyak takkan. Takkan orang kata dia ajak lagu pelik-pelik. Dia bukan kira jumlah follower tu. Apa yang disampaikan itu. Macam tu. Jadi Nabi Nuh tu macam tu. Dia ajak juga kaum dia tu. Itu orang kata apa? Tujuan asal dia diutuskan. Dan firman Allah Ta'ala. Okey, tengok firman satu lagi. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Allah kata. Surah apa? Surah nombor 2 tu, Suratul Anbiya ayat 25. Artinya, tiada kami utus dahulu daripada engkau. Engkau tu siapa? Muhammad. Ya, wahai Muhammad. Engkau di situ maksudnya Muhammad. Akan seorang pesuruh, melainkan kami beritahu kepadanya bahawasanya tiada yang disembah dengan sebenar melainkan aku. La ilaha illa ana fa'budun, kan? Allah kata macam tu. Tak ada Tuhan yang lain lah yang berhak disembah melainkan aku. Nabi Muhammad pun seperti tu ya. Ajak, diutuskan oleh Allah untuk ajak kita mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama juga. Maka ibadatkan oleh kamu akan daku. Fa'budun. Sembahlah aku. Allah kata, dah tak ada Tuhan yang lain lah. Itu yang Allah kata. Dan sabda Nabi SAW, perkara ni kita pergi teruslah sebab banyak kali kan duk dengar kan. Orang kata kita pergi sempitah lalu sahaja. Dan sabda Nabi SAW, Nabi bersabda dalam sebuah hadis, Nabi kata, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah.
Nabi kata itu. Itu nombor 3 tu, surah apa tu? Surah pula, hadis apa tu? Meriwayatkan akan dia oleh ashabul kutub. Ashabul kutub sittah. Siapa ashabul kutub sittah ni? Pertama Imam Al-Bukhari. Tulis tulis, pelajar-pelajar kita tulis. Ashabul kutub sittah yang pertama Al-Imamul Bukhari. Yang pertama. Yang kedua Imam Muslim. Ni ikut turutan Pertama Imam Bukhari, Imam Muslim. Yang ketiga Al-Imam Tirmidzi. Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah yang keempat. Ibnu Majah. Yang kelima Abu Dawud. Abu Dawud yang seorang lagi. Yang keenam An-Nasa'i. An-Nasa'i. Al-Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud dengan An-Nasa'i. Tu kena tahulah tu. Itu orang panggil ashabul kutub. Ashabul kutub sittah. Kutub sittah. Dan ia hadis mutawatir. Dan hadis ini adalah hadis yang mutawatir. Maksudnya mustahil seorang perawi itu untuk berdusta. Takkan ada satu orang perawi yang lain pun yang berdusta. Dia riwayat lagu lain. Tak ada. Hadis ini mutawatir. Seorang kata lagu tu, semua pun yang kata macam tu. Itu maksud mutawatir. Nanti ada mustalah hadis. Belajar mustalah hadis ni. Kan? Itu maksud mutawatir. Pi mana tu? Pi Kangak. Tanya pula seorang lagi. Pi Kangak buat apa? Ada kenuai. Tanya pula seorang lagi. Pi Kangak ada kenuai apa? Kenuai lah. Dia kata kenuai kahwin. Semua dia buat kenuai. Maksudnya hak tu mutawatir. Hak tu maksud mutawatir. Mutawatir. Adalah mutawatir ni ada dua, mutawatir lafzi dengan mutawatir maknawi. Tak apalah hak tu pi lah. Hak tu bincang lain lah. Artinya disuruh akan daku dengan memerangi Allah, Nabi kata. Dengan memerangi manusia. Muka surat belakang. Baik. Nabi kata aku ni diperintahkan oleh Allah ke manusia untuk memerangi manusia. Asal dia. Hingga mensaksikan mereka itu bahawa tiada yang disembah dengan sebenar melainkan Allah Ta'ala. Melainkan kalau mereka kata Allah tu Tuhan mereka, aku tak perang dengan mereka. Nabi kata macam tu. Dan bahawasanya aku ini pesuruh Allah Ta'ala. Dan mereka bersaksi bahawa aku ini pesuruh Allah. Jadi semua para rasul ini, orang kata tujuan dia diutuskan hanyalah untuk ajak manusia menyembah Allah. Mereka ajak je tuan-tuan. Kita lah nak ikut ke tak. Itu orang kata kembali kepada kita lah. Pilih-pilih lah. Macam tu. Boleh nak? Habislah orang kata perenggan yang tu. Baik. Tengok perenggan yang seterusnya. Yang ni bab lain lah. Dan ketahui olehmu. Bahawasanya tauhid itu terbahagi ia 3 bahagi. Dia kata tauhid itu ada 3 jenis. Dia kata tauhid itu ada 3 jenis, 3 bahagian. Dia kata. Dia tak kata bahagian dulu, dia apa bahagi kan. 3 bahagi. Dan tok guru kita ni orang Indon. Jadi ayat dia tu macam Indon lah sikit. Ada 3 bahagi dia kata. Pertama, dia kata apa yang pertama? Nombor 1 ialah tauhid ar-rububiyah. Tauhid ar-rububiyah. Nama tu tauhid ar-rububiyah. Buh baris lah, mau tak ada baris. Ar-rububiyah. Artinya, apa maksud tauhid rububiyah? Mengesahkan Allah Ta'ala dengan segala perbuatannya. Tauhid rububiyah itu mengesahkan Allah dengan segala perbuatannya. Maksud kita mengakulah Allah lah yang buat kita. Allah lah yang hidup kita. Allah lah yang mematikan kita. Allah lah yang bagi rezeki kat kita. Yang tu tauhid ar-rububiyah. Kena jelas lepas ni. Cucu-cucu tanya. Adik-adik tanya. Anak-anak tanya. Apa dia tu? Apa dia mau? Ar-rububiyah. Abang lagu tu. Rububiyah tu Tuhan tu semua. Allah lah yang buat kita. Allah lah yang hidup kita, pemati kita. Hak tu lah tauhid ar-rububiyah.
Dan kedua, tauhid uluhiyah, al-uluhiyah. Tauhid kedua nama dia tauhid uluhiyah. Apa maksud tauhid uluhiyah? Artinya mengesakan Allah Ta'ala dengan segala perbuatan hamba. Dia kata macam tu. Tauhid uluhiyah ni senang cerita. Nak tauhid uluhiyah, kita kata Allah je lah tempat kita sembah. Tu mudah kan. Ayat dulu kan panjang. Tu aja kesimpulan dia. Tauhid uluhiyah ni kita nak mengaku bahawa Allah saja tempat kita sembah. Tak ada Tuhan nak lain dah. Itu tauhid uluhiyah. Ketiga, tauhid al-asma' was sifat. Ketiga, tauhid al-asma' was sifat. Artinya mengesakan Allah Ta'ala dengan segala namanya dan sifatnya. Kita esakan Allah. Kita kata Allah ini ada nama yang baik dan sempurna. Kita kata Allah ini ada sifat yang baik lagi sempurna. Lagi sempurna. Tak macam kita. Tak macam kita. Contoh Allah nama Ar-Rahman kan. Saya duk selalu ulang. Allah nama Ar-Rahman kan. Maha apa? Maha pemurah kan. Orang pun ada nama Ar-Rahman. Ada nama ini Ar-Rahman. Rahman kan. Orang pun ada nama Rahman. Pemurah juga. Tapi Allah kata dia tu Ar-Rahman. Maksudnya dia tu pemurah sungguh. Dia takkan ada satu hari dia kedekut. Tu Allah. Dan pemurah Allah tu luah. Pemurah Allah tu luah. Kita ni nama Ar-Rahman, tapi boleh jadi satu hari kita kena kita murah dengan orang lah. Bagus, kena tolong kawan ni. Kena tolong kawan ni baik dengan aku. Mai satu hari kawan tu kencing dia, kecoh dia. Tak boleh duk tolong kawan ni, makan kawan. Dia kata. Hilanglah sifat Ar-Rahman tu. Hilanglah sifat pemurah tu. Manusia macam tu lah. Dia hanya meminjam nama Allah je, tapi dia tak mewarisi sifat yang ada pada nama tersebut. Sebab tu disarankan jangan letak nama orang ni Ar-Rahman. Nak buat nama apa? Ar-Rahman, Maha Pemurah. Tapi dia ajak kita letak Abdu depan tu. Dia jadi apa? Abdur Rahman, hamba kepada Ar-Rahman. Maksudnya kita tak mewarisi pun nama tu. Ar-Rahim, letak nama Rahim terus. Bukan tak boleh, bukan haram, tapi tak padan. Letak Abdur Rahim. Baru nama hamba kepada Ar-Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih. Contoh macam itulah. Baik, boleh nah? Wallahu a'lam. Habislah orang kata apa? Syarah dia. Okey, habis dah syarah untuk hadis matan tu. Baik, dia kata di sini ada tauhid, ada apa? Ada tiga. Tauhid ni masuk dalam sikit. Tauhid ni yang kata tiga ni, tauhid rububiyah, uluhiyah dengan asma' wa sifat. Kan? Tauhid uluhiyah ini, tauhid tiga ini apa semua ni ialah jalan kefahaman golongan salaf ataupun ulama-ulama yang bermazhab salaf. Mereka mensimpulkan apa berkaitan dengan tauhid ni, kita simpul pada tiga aja. Tauhid rububiyah, uluhiyah dengan asma' wa sifat. Ada satu golongan ni kita panggil ahlul kalam. Golongan ahlul kalam guna logik akal ni, depa tak pakai tauhid tiga, tapi depa pakai sifat apa? Sifat 20. Depa pakai sifat 20 yang diasaskan oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dengan Abu Mansur Al-Maturidi. Depa ni pun ahli sunnah. Jangan duk kata sifat 20 ni tak boleh pakai pula. Cuma yang berbezanya ialah cara untuk memahami Allah itu, hak tu je berbeza. Hakikatnya tauhid 3 ke sifat 20 ke semua nak ajak kenal Allah. Cumanya ada yang mudah, ada yang susah nak faham sikit. Kaedah dia tu. Hak tu je dari segi kaedah ya. Dari segi kaedah je. Kalau tauhid 3 mudah ya. Tauhid 3 tauhid apa? Rububiyah, uluhiyah dengan asma' wa sifat. Mudah dah nak ingat. Mudah.
Kalau sifat 20, dia ada 20 sifat. Wujud, qidam, baqa', mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, kudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama', basar, kalam, qadiran, aliman, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Oh, cekak. Cekak, sifat 20. Hak tu sifat 20. Itu sifat 20 bagi Allah. Depa senaraikan lagi. Itu 20 sifat bagi Allah. Ada lagi 20 sifat yang berlawan dengan Allah. Wujud itu lawan. Wujud tu maksudnya ada. Lawannya tiada. Yang orang duk ngaji dulu kan. Betul kan? Wujud itu ada. Lawannya tiada. Qidam tu maksudnya qadim, lama. Lawan dia jadi. Baqa' itu maksudnya kekal. Lawan dia fana. Orang nak kena ada 40 lah tuan-tuan, kena ingat. Saya nak tanya lah, antara 40 dengan 3 tu mana mudah ingat? Pilih ni ya, saya ingat 3 lah, ambil 3. Saya mudah ingat 40 lah, saya pelotok bagus. Bagus lah, ambil 40. Nah. Dia senang dia lagu tu. Setengah orang ni dia ekstrim sangat. Oh, kena hak ni ada. Hak ni cara kefahaman. Cuma sifat 20 ni adalah unsur-unsur falsafah yang dimasukkan oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dengan Abu Mansur Al-Maturidi. Sebab apa dia masukkan unsur-unsur falsafah? Sebab nak lawan golongan-golongan Mu'tazilah yang mana mereka juga menggunakan falsafah dalam memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu ada unsur falsafah. Dan orang dari mazhab Asy'ariyah dia kena terima benda tu. Memang ada unsur-unsur falsafah di dalam sifat 20. Tak boleh kata apa ada unsur. Cek balik. Pergi baca kitab-kitab sifat 20. Kena baca. Dia kena baca. Jangan duk main bantah je tak baca. Kena baca. Pergi baca. Tuhfatul Raghibin tu kitab-kitab Jawi lama-lama tu. Pergi baca balik. Inilah Tauhid. Kitab lama-lama tu. Pergi baca balik Bakuratul Amani tu kitab Jawi lama-lama tu. Ada unsur-unsur falsafah dalam tu. Sebab tu dia kata 40 dengan 3 mana lagi mudah ingat. Tuan-tuan pilih ni lagi lah. Saya pilih 3 saya pilih 3 lah. Lagi mudah ingat. Rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Sudah. Lalu kita masuk tauhid ar-rububiyah. Kitab ni pun kitab Jawi juga, tapi dia pilih jalan siapa? Jalan salaf. Sebab tu dia guna tauhid 3. Tauhid 3. Tauhid 3. Baik. Tauhid ar-rububiyah. Tengok nombor 1 bawah tu. Apa dia tauhid 3? Tauhid ar-rububiyah. Tauhid 3 yang pertama. Bermula tauhid ar-rububiyah. Iaitu mengesahkan Allah Ta'ala dengan segala perbuatannya. Hak tu maksud tauhid rububiyah yang saya kata tadi. Kita mengaku bahawa Allah Subhanahu Ta'ala lah yang buat segala-galanya. Memusnahkan segala-galanya. Memberi manfaat, memberi mudarat dan lain-lain lagi lah. Lain-lain lagi. Seperti menjadikan. Allah lah yang menjadikan kita. Dia kata. Dan memberi rezeki. Dia sebut itu menjadikan. Dan memberi rezeki. Dan menghidupkan. Dan mematikan. Dan menurunkan hujan. Dan memelihara dan memberi manfaat. Dan memberi mudarat. Dan umpama yang demikian itu. Lain-lain pun siapa tu lah dia kata. Jenuh lah nak sebut satu-satu kan. Umpama yang demikian hak tu. Hak lain-lain pun siapa tu lah. Dia kata macam tu lah. Jadi Allah macam tu. Tauhid rububiyah tu kita mengesahkan Allah macam tu. Itu maksud mengesahkan Allah dari segi ar-rububiyah. Maka wajib atas tiap-tiap orang yang berakal. Lagi yang sampai umur. Apa maksud sampai umur? Baligh. Orang paling kata baligh. 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 Sampai umur. Baligh. Mukallaf. Tu maksud tu lah kan. Jadi kata wajiblah orang-orang yang sampai umur memutuskan ia di dalam hatinya. Memutuskan tu maksudnya menetapkan di dalam hati dia. Menetapkan ia di dalam hatinya. Bahawa tiada ada yang menjadikan melainkan Allah. Tak ada Tuhan lah yang menjadikan dia selain daripada Allah. Dan tiada ada yang mematikan melainkan Allah. Allah lah yang mematikan kita. Dan tiada ada yang menurunkan hujan melainkan Allah. Dan tiada yang memelihara akan sekalian makhluk melainkan Allah. Allah lah yang jaga makhluk ni, bukan kita. Bukan kita. Kita hanya berusaha sahaja. Yang menjaga makhluk ni Allah.
Nah. Dan tiada ada yang memberi mudarat melainkan Allah, dan tiada ada yang memberikan manfaat melainkan Allah. Ni tuan-tuan semua tahu dah. Dan tiada ada yang mengampuni segala dosa melainkan Allah. Minta ampun dosa kepada Allah. Minta Allah ampun dosa kita. Jangan minta kat benda lain. Dan tiada ada yang memberi bekas melainkan Allah. Bekas di situ maksudnya kesan. Itu maksud bekas. Bekas nanti dia tengok bawah tu ada. Dan kias olehmu barang yang lain daripada segala yang tersebut. Dan yang lain-lain pun siapa tu lah. Yang lain-lain pun siapa tu lah. Barang-barang yang lain pun sama lah. Baik, kita tengok maksud dia nak terang maksud bekas tu. Okey, tengok perenggan yang seterusnya. Maka tiada memberi bekas. Bekas ni kesan. Maka tiada memberi kesan ataupun bekas api pada menghanguskan. Dia kata api tu, kalau Allah izin, api ni secara normalnya, kalau kita masukkan satu-satu benda ke dalam api, apa akan jadi? Hangit lah. Terbakar lah. Tapi boleh dah Allah buat bagi api tu tak terbakar? Orang masuk dalam tu kelak-kelak jadi elok balik. Boleh dah Allah buat macam tu? Boleh. Mana bukti dia? Nabi apa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Tapi api tu je lah. Jangan tuan-tuan duk balik buka dapur gas, duk omong duk suar tangan pula. Dia kata Nabi Ibrahim tak terbakar. Mana nak suruh tengok. Api tu je lah. Api tu je. Allah kata ya narul kuni bardan wa sallama ala Ibrahim. Wahai api, bagi keselamatan lah pada Nabi Ibrahim. Jangan nak bagi terbakar kat dia. Api tu lah. Allah boleh buat api bagi tak terbakar. Sebab menghanguskan ataupun tidak menghanguskan itu bukan mai daripada api itu, tapi mai daripada Allah. Dia kata macam tu. Baik, sambung. Dan tiada memberi bekas makanan pada mengenyangkan. Kalau makan pun, kita boleh makan je. Kenyang tu mai daripada siapa? Mai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang makan tak kenyang-kenyang. Sebab kenyang tu bukan duduk kat makanan tu, tapi kenyang duduk dekat Allah. Ada orang makan ketupat 20 biji tak kenyang. Ketupat, tahu ketupat? Tupat bukan ketupat nasi, cik oi. Ketupat palah. Dia boleh ingat ketupat nasi. Ni, makan ketupat pulut. Daun palah 20 biji. Duk idak cicoh hok-hok pula tu. Bukan hok kita bukan dan daun palah hok tu. Hok tu, hok tu. 20 biji cicoh. Tak kenyang, sedap. Kena pula rendang tu rendang. Buat likat-likat lagi. Perangat malam hari kan. Kan? 20 biji. Tak kenyang. Pasal apa hampa 20 biji dia tak kenyang? Sebab kenyang tu bukan duduk kat ketupat tu. Kenyang tu duduk dekat Allah. Ada orang minum air tengah gelas pun lega dah. Kenyang dah. Saya saat ni masuk bilik Ustaz Khairul Ikhwan makan kurma biji. Kurma ajwa tu biji. Sudahlah buat nak ceramah lagi makan banyak-banyak sengkok pula. Tak boleh nak bercakap pula. Lagu tu lah. Jadi kenyang itu datang daripada Allah. Bukan pada makanan itu. Sekali dia akan bawa lah perbahasan tu. Dia akan bawa kali sikit. Baik, sambung. Dan tiada memberi bekas hantu. Dia sebut hantu pula kan. Dia tu saya seronok baca kitab lama ni. Bahasa dia dekat dengan kita. Kitab-kitab Jawi ni bahasa dia. Orang Melayu tulis. Dia dekat dengan kita. Mudah kita faham. Dan tiada memberi bekas. Tiada memberi kesan. Hantu. Dan pelesik. Dan tok keramat. Dan tok nenek. Pada mendatangkan penyakit dan yang lainnya. Tok guru kita kata hantu ke, pelesik ke, tok keramat ke, tok nenek ke, tak boleh bagi penyakit dekat kita. Tak boleh bagi penyakit. Buat elok tempat tu kerah bantu tempat tu buat perangai elok lagi. Kalau orang duk pesan perangai, orang duk buat itu kan. Baik tempat tu ada keramat ada keramat, ada kubur lama, jangan duk pi buat tak tahuan. Ni ikut balik dok rumah ni jenuh. Kan. Dia percaya macam tu. Maka dia percaya kata benda itu memberi kesan. Sedangkan kesan mudarat ini datang pada siapa? Datang pada Allah, bukan pada hantu tu. Hantu tu pun hantu apa orang kata apa kita juga. Makhluk macam kita juga.
Dia kata macam tu. Maka barang siapa mengiktikad akan memberi bekas sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala, maka tiada syak pada kufurnya. Siapa yang kata, benda ni boleh bagi mudarat kat kita, maka dia itu menjadi kafir. Tiada syak pada kufurnya. Dia ni tak ada syak, memang kafir dah. Jatuh kafir. Seperti apa? Seperti mereka yang mengiktikadkan, yang percaya akan hantu laut. Ada hantu laut. Laut tu ada hantu, ada penjaga dia, ada dewa dia. Dia kata, kuasa menggoda orang yang bekerja di laut jika tiada dijamu akan dia dengan qabau balak atau lainnya. Dia tulis qabau balak, tuan-tuan. Bukan saya banyak-banyak baca. Kerbau balar. Tahu qabau balak? Ni budak-budak ni daripada puan ni. Tahu qabau balak? Albino tu biasa hangpa tengok, albino. Qabau tu albino. Qabau ni kalau hitam. Tapi qabau balak ni dia bukan kalau hitam, dia kalau bukan putih-putih, dia lagu nak merah-merah sikit. Tu qabau balak. Tak ada lah kot ni. Di Perkataan Langkawi ada lah. Tak tahu lah dia ada ke tak kan. Itu qabau. Jadi dia kata, orang-orang yang duk percaya kata dewa laut duk ada ni nanti buat tak jamu dengan qabau balak ni, dia akan ganggu orang pergi laut. Pasal apa dia kata lagu ni? Sebab tok guru kita ni orang Indonesia. Dan dia takkan bercakap berdasarkan andaian dia sahaja. Dan kalau dia kata dalam kitab ni, maksudnya memang betul-betul adalah budaya tu. Orang tempat dia memang buatlah kerja tu. Memang dia buatlah kerja tu. Sebab tu kita ni tengok wakil bila baca kitab ni. Memang ada perbuatan ni. Nak sembah dewa laut tu pi jamu dengan qabau. Dia kata qabau ni qabau balak. Albino tu. Pi jamu dewa laut. Dan perkara tersebut bukan sampai waktu ni je ada. Ni kitab ni tahun 70 lebih tulis. Sampai keluar dah ada. Budaya menjamu dewa-dewa laut ni. Kalau tuan-tuan ingat, ni minta maaf saya nak sebut live kan, ada rakaman. Tapi sebut dah betul. Dekat itu ni kena tsunami Selat Sunda. Kalau tuan-tuan ingat kan. Selat Sunda tu. Tak pernah dikena tsunami tahun tu. Tidak duk kena kat Aceh. Tiba-tiba kena kat Selat Sunda tu. Hanyut. Hancur habis. Omah-omah dah. Bila disiasat balik. Lepas pada tsunami tu, tengok-tengok mereka duk jamu laut. Mereka duk sembelih khabar. Tapi bukan khabar balak lah. Khabar biasa. Dia kerat kepala. Dia buat kereta perhiasan tu. Tandu tu. Pergi jamu. Ada ritual tu, mereka tangkap gamak. Lepas tsunami, lepas kena bala pun tak insah lagi. Itu punya manusia punya teruk kan. Lepas kena bala. Maknanya sebelum pada tu pun duk buat dah lah. Jadi perbuatan ni bukan orang kata dulu ni, sampai keluar dah ada. Dan itu mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, percaya dewa laut. Percaya dewa laut. Dia kata macam tu. Perbuatan macam tu ada. Dia perbuatan macam tu ada. Dia kata hantu laut tak boleh bagi kesan. Yang kesan itu datang daripada Allah. Dan seperti muka surat sebelah. Dan seperti mereka yang mengiktikadkan bahawasanya ada orang-orang lain yang percaya bahawasanya tok nenek, boleh baca, alhamdulillah. Tok nenek dan hantu darat dan tok keramat kuasa mendatangkan penyakit. Dia kata jika tiada dijamu, jika tiada diminta tabik. Dia kata macam tu kan. Kalau tak minta izin, tok nenek, cucu nak tumpang kencing ni. Tu kan. Kau orang dulu kapi pergi tu rumah tu baik-baik tu. Nak pergi kencing kat padu pokok tu kena minta izin. Ada penunggu tu tentu tu. Pergi minta izin. Ni tok minta kencing nah. Janganlah duk kaca ni kita ni nak tumpang kencing. Tu minta tabik dulu. Minta izin nak minta apa kat tok nenek tu. Kawan tu bukannya ada pun. Iblis duk tentu. Pancut pergi kencing kan. Bukan ada apa pun. Apa kata. Orang dia kata pada saya memang wakil dia macam tu. Minta izin, minta izin apa? Kan? Benda hajat kita. Dia kata tok nenek apa semua ni tidak kuasa mendatangkan penyakit.
jika tiada diminta tabik izin dan diminta maaf daripada mereka itu. Minta maaf nah cucu tumpang kencing kan, macam tu kan, minta maaf. Atau tiada dijamu mereka itu dengan nasi putih kuning, pulut kuning pula. Dia kata kan, dalam kitab sebut pulut kuning. Jika tiada dijamu mereka itu dengan nasi putih kuning dan batih dan memasang dian. Dian tu lilin, dia kata. Jamu pulut kuning kan. Tuan-tuan duk tengok cerita apa tu, bagus Piramli dia buat cerita dah kat kita. Cerita apa? Nasi Doremi kan. Rare tu jadi Tok Momo kan. Tok Momo temberang kan. Sungguh lah. Dia kata kan, nak ngorak perempuan tu bawa pulut kuning, ayam golek apa semua kan. Nak jamu ke hantu. Hantu duduk belakang tirai. Samak duit. Kan, nak bagi gitu. Memang betul lah. Pengajaran lah. Memang kita tengok komedi tapi banyak pengajaran dia. Jadi orang percaya macam tu. Jamu-jamu pulut kuning, jamu-jamu apa ni, semua ini nak menyembah dewa-dewa ataupun penjaga penunggu tertentu. Semua ini adalah syirik. Syirik nah. Dan hendaklah engkau ketahui, dia kata, bahwasanya hantu dan jin dan pelesik dan tok keramat dan tok nenek, semuanya itu makhluk Allah Ta'ala yang lemah seperti engkau jua. Dia kata tok nenek apa keramat apa ni, dia kata lemah macam kau lah juga. Macam kau lah, nak takut buat apa kan. Tapi itulah tuan-tuan, orang lah kata kan, kita kalau jumpa hantu jangan takut. Ni nak cerita api lah. Tok guru kita Ustaz Abdul Hadi, dia cerita, Ustaz Abdul Hadi Matri kan, dia cerita kita, kalau jumpa hantu jangan takut. Kalau kita takut, dia lagi berani. Sayyidina Umar tak takut hantu, tak takut iblis. Tu iblis dalam riwayat dia cerita kan, Sayyidina Umar ni tu iblis lari terkecing terberak, nampak Sayyidina Umar nak lalu satu lorong. Sayyidina Umar nak lari, dia pelari terberak terkencing ni apa kan, sebab aura dia tu, aura pada diri Sayyidina Umar tu. Sebab tu dia kata jangan takut kalau hantu-hantu ni kan. Tapi jangan kita duk minta bagi nampak hantu. Nak tengok lagi hantu tu mana. Lagi dia tunjuk lagi. Dia tunjuk muka tu, kita pula tak boleh tidur kan. Dia buat berani lebih. Tu macam orang hok duk pi paranormal tu. Paranormal activity kan. Duk pi cari hantu rumah-rumah lama kan. Nak pi cari entity. Dia ingat hantu tu tak cerdik lagu dia kan. Nak main depan kamera. Orang duk rekam ni, dia pacak kamera, dia tengok. Duduk sorang-sorang tu. Ingat hantu tak nak buat perangai lagu tu. Kita jangan minta jumpa hantu. Tapi kalau kita jumpa hantu, jangan takut. Sebab dia lembek lagu kita juga. Dia kata, lemah macam kita juga. Tu lagu kita lah. Macam tu juga. Dia kata macam tu. Maka jangan engkau takut akan sekalian yang tersebut. Dia kata jangan takut, dia kata. Dan jangan engkau harap akan memelihara mereka itu akan dika. Dan jangan duk harap pula mereka tu boleh jaga kau. Jangan duk bela hantu. Jangan duk bela hantu. Kan dulu orang duk bela, nak bela jaga rumah, jaga petok, jaga apa kan. Jangan duk bela, dia kata. Dan hendaklah engkau simpankan akan takut engkau dan harap engkau pada Allah Ta'ala. Takut dan harap ni hanya untuk Allah sahaja, dia kata. Takut dan harap ini, al-khawf wal raja' ni hanya untuk Allah sahaja. Tak boleh takut benda lain. Tak boleh takut benda lain. Memanglah takut ni, takut harap ni orang kata disyarahkan sebagai orang kata tabi'i. Sifat tabiat manusia memang ada perasaan takut. Normal lah ada manusia perasaan takut. Kan? Tedung selor mai duk pacak depan dia kan, takkan tak ada takut. Takut. Kita takut lah, memang hak tu perangai kita. Memang hak tu sifat manusia. Tapi takut yang melampau-melampau ni, takut hantu, takut apa ni, hak ni tak boleh ada, dia kata. Sifat takut tu memang normal, memang benda yang ada. Tapi yang lebih-lebih ni hanya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak boleh kepada makhluk, dia kata. Dan jangan engkau minta tolong akan hantu dan jin dan lainnya. Dan hendaklah ada minta tolong engkau akan Allah Ta'ala jua. Minta tolong ni jangan nak minta kat jin-jin apa semua. Minta dekat Allah. Macam mana yang kita duk baca dalam solat, iyyaka na'budu wa iyyaka
nasta'in. Kepada engkau kami sembah dan pada engkau kami mohon pertolongan. Oh, dia bubuh dalil itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya akan engkau jua wahai Allah kami ibadatkan. Pada engkau lah kami sembah, iyyaka na'budu, dan akan engkau jua kami minta tolong pada segala pekerjaan kami. Wa iyyaka nasta'in. Wallahu a'lam. Waktu kita duk baca selalu kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam solat kan. Para ulama nafsir lah, awal dalam solat pun kita kata minta ke Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita duk solat ni, bukan kita duk menyamun ke. Kita duk solat ni, benda baik kan? Baik tak solat? Baik kan? Tapi awak dalam solat duk minta Allah, duk mengaku lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kan ihdinas siratal mustaqim kan kita duk minta lagi. Ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Duk solat takkan jalan tak lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus dalam solat. Sebab apa? Orang solat ni macam-macam. Tengok kat luaran, oh baguslah solat tertib, turun, tertib orang tengok. Tapi dalam solat hati tu Allah aja yang tahu. Ada orang ikhlas betul je. Ada orang solat nak menunjuk ke orang. Sebab tu makmum dengan imam, kemungkinan makmum tu lagi ikhlas daripada imam. Sebab tu duk mengaku pada engkau kami semua, pada kau kami mohon pertolongan, minta petunjuk, minta jalan yang lurus. Makmum ni dia kata tu macam imam masjid kan. Makmum ni kan ada gaji pun. Ada makmum boleh gaji bulan-bulan daripada jawatan agama. Tak ada pun. Kan? Kemungkinan depa lagi ikhlas daripada imam. Kan? Kemungkinan depa lagi ikhlas kan boleh duit pun makmum ni. Imam tu bila mai tugas betul lah ikhlas. Ada yang mai tugas tu apilah dia duduk makan gaji. ada juga. Sebab tu disuruh kita minta iyyaka na'budu. Kita dikata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sebab hati orang masa solat ni beza-beza. Ada otak duk qasid, ada badan duk qasid, otak duk stuck. Ada juga kan dia pergi mengelamun jauh kan. Ni manusia nah. Ajaib solat ni. Ajaib solat ni nah, macam tu. Waktu kita dia mengaku iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tiap-tiap kali solat, nak bagi kita ikhlas dalam melakukan amal ibadat macam tu. Baik, sambung sikit lagi nah. Dan tauhid rububiyah ini mengaku dengan dia oleh orang-orang kafir pada masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu kita kata tauhid rububiyah ni orang-orang kafir musyrikin Quraisy dulu ni depa mengaku. Depa mengaku tauhid rububiyah. Kalau tanya orang Quraisy, siapa penjaga kepada Baitullah ni? Siapa penjaga? Depa kata Allah jaga. Jadi orang musyrikin kata Allah jaga. Maksudnya depa mengaku tauhid rububiyah. Siapa yang mencipta kita? Tuhan. Allah, bukan kami jadi ni. Depa percaya. Tetapi tiada memasukkan ia akan mereka itu ke dalam agama Islam. Tapi depa tak jadi juga orang Islam. Hanya kalau setakat tauhid ar-rububiyah saja. Kalau setakat tauhid ar-rububiyah saja, depa tak jadi orang Islam lagi. Dia kata macam tu. Kerana pasal apa? Kerana ingkar mereka itu akan tauhid uluhiyah yang akan datang. Sebab depa ingkar dengan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah tu tauhid nak kata Allah aja tempat kena sembah tu. Hak tu yang depa tak mau terima. Hak tu ya. Kalau tanya mereka siapa yang buat langit? Allah. Siapa yang menciptakan langit bumi? Allah. Siapa yang buat kita buat mokpokkan semua? Allah. Mereka kata. Tapi bila Nabi ajak, jomlah sembah Allah. Mereka tak mahu. Jomlah sembah Allah. Jomlah kita mengesahkan Allah. Mereka tak mahu. Sebab itu mereka tidak jadi orang Islam. Sebab mereka tak terima tauhid uluhiyah. Dia kata. Bermula dalil atas mengaku mereka itu dengan tauhid ar-rububiyah. Ada dalil dia kata. Yang depa kata depa tu mengaku dengan tauhid rububiyah. Firman Allah Taala, Allah kata, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah." La yaqulun Allah. Nombor 1 surah apa tu? Suratul Luqman ayat 25. Allah kata. Artinya demi Allah,
Sesungguhnya jika bertanya engkau tu siapa? Wahai Muhammad. Jika kau tanya depa wahai Muhammad akan musyrikin itu dengan perkataan engkau. Kalau kau tanya depa wahai Muhammad, siapa yang menjadikan akan segala langit dan bumi? Wahai Muhammad, pergi tanya kat depa, siapa yang buat langit dan bumi ni? Wahai Muhammad. Depa akan kata apa? La yakulun Allah. Nescaya berkata mereka itu pada menjawab pertanyaan engkau itu, menjadikan akan dia, maksudnya langit dan bumi ini, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pun mengaku. Orang musyrikin Mekah mengaku Allah yang jadikan langit dan bumi ni. Tapi mereka tetap tak jadi orang Islam sebab tak mau sembah Allah. Hak tu je beza dia. Nah hak tu je beza dia. Macam orang Buddha, tuan-tuan tahu orang Buddha. Kan? Tuan-tuan tanya mereka, pasal apa duk buat tok kong tu? Bukan mereka tak tahu kata tok kong tu bukan boleh bercakap pun. Kan boleh cakap batu nak cakap apa? Dulu boh 5 betul lah, boh 5 plastik dah. Kan? Mohon tok kong. Kan? Boleh pula mohon Tuhan. Mereka kata, hak tu bukan Tuhan kami. Tok kong tu bukan Tuhan kami. Tok kong tu dia kata, hak patung-patung kami duk sembah tu habuan depa nak minta tolong. Kami tawasul je kat dia. Dia tolong minta kat Tuhan. Sungguh. Ini bukan contoh mohong. Dia suruh batu tu minta kat dia habuan kat Allah. Sungguh. Itu dia kan sembah tu. Maksudnya depa mengaku kata Allah tu ada. Cuma nak ajak sembah Allah cara orang Islam ni depa tak mau. Depa tak mau. Sebab itu depa tidak jadi orang Islam. Ada saja tauhid rububiyah tapi tak ada tauhid uluhiyah. Sebab tu depa mohon Tuhan depa. Depa mohon Tuhan depa. Mula-mula dulu letak 5 betul. Lah dia letak 5 plastik pula. Oi ori dia kata duk borok saja, tak ada orang makan. Kan? Tak 5 plastik pula. Buah kala-kala sikit-sikit. Macam tu. Buat itu. Jadi itu tauhid. Sebab tu aqidatullah ni dia menyelamatkan kita. Akidah ikatan pada Allah ni dia selamatkan kita daripada perkara-perkara yang bodoh di dalam beragama. Dia jadi kita orang cerdik. Sepatutnya orang yang belajar akidah ni lagi apa? Lagi cerdik dia lagi bukan lagi tak cerdik. Kalau lagi tak cerdik itu maksudnya akidah tak apa nak kena lah. Tak apa nak jelas. Macam tu nah. Jadi depa kata gitu. Kalau tanya siapa yang cipta langit dan bumi, depa kata Allah, depa kata. Dan firman-Nya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yakulunna khalaqahunnal azizul alim. Suratul Zukhruf ayat 9. Artinya, dan demi Allah jika bertanya engkau wahai Muhammad akan kufar Mekah. Wahai Muhammad, kalau kau bertanya kufar Mekah dengan perkataan engkau, siapa yang menjadikan segala langit dan bumi? Nescaya menjawab oleh mereka itu, menjadikan akan dia oleh Tuhan yang menang. Al-Aziz tu maksudnya Tuhan yang menang, yang tiada dikalahkan. Tu maksud Al-Aziz. Ada orang nama Al-Aziz kan? Tuhan yang sentiasa menang. Sebab tu kita nak bubuh Al-Aziz kan? Nak bubuh nama kawan tu Al-Aziz. Tak padan lah. Raja menang je, tak pernah kalah walau sekali. Kita bubuh Abdul Aziz. Hamba kepada Tuhan yang sentiasa menang, yang tak mampu dikalahkan. Lagi yang sangat mengetahui, Al-Alim. Al-Alim tu yang sangat mengetahui. Dia pun jawab macam tu juga. Dan firman Allah Ta'ala, kulli manil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah. Ayat nombor 1 surah apa tu? Surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun ayat 84. Artinya dikatakan olehmu, hai Rasulullah, bagi siapa bumi dan mereka yang padanya, siapa yang empunya pemilik kepada langit dan bumi ini, wahai pi tanya depa, wahai Rasulullah, pi tanya depa, jika mengetahui oleh kamu akan yang menjadikannya dan yang empunyanya, selagi berkata mereka itu bagi Allah Ta'ala, depa akan cakap Tuhan punya bagi langit dan bumi ini ialah Allah. Dan beberapa ayat Quran yang lain. Yang lain-lain pun samalah. Dia kata ada ayat Quran yang lain yang menceritakan tentang perkara yang sama. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah.
Boleh cukup dekat tu. Cukup dekat tu. Sudah tu. Dia tak payah lama. Akidah ni tak payah lama. Akidah ni dia bukan sirah. Sirah ni dia cerita lah. Ulayan. Akidah ni kalau lama-lama dia lena balik. Dia lena balik. Tambah lama lepas ni tuan-tuan, kitab ni. Lepas-lepas ni dia akan ada sedikit perbahasan yang agak tinggi. Nah, perbahasan berkenaan dengan Daud Al-Jawaribi, ataupun kita sebut sebagai orang-orang yang musyabbihah, tashbih. Kan? Kita akan bincang berkenaan dengan sifat Allah. Allah tu duduk mana? Apa semua tu dalam bab-bab yang seterusnya ini. Kita akan sebut Daud Al-Jawaribi, Jaham bin Safwan. Siapa dia? Pok-pok tu ada dalam ni. Mu'tazilah kita akan sebut, Jahmiyah, Karramiyah dan yang lain-lain lagi. Semua itu bab-bab yang belakang-belakang ni lah. Kitab ni ialah antara kitab yang bagi saya lah kitab jawi yang terbaik untuk kita mempelajari akidah Islam berdasarkan mazhab salaf. Kitab perisai bagi sekalian mukallaf. Tuan-tuan kalau nak beli kitab ni kitab jawi kan. Kalau nak beli terjemahan pun dah ada dah. Tapi bahasa dia tetap bahasa yang samalah, cuma terjemah pi Rumi je lah. Tulisan dia tukar pi Rumi macam tu je lah. Insya-Allah. Boleh tuan-tuan Tak ada soalan kot Tak ada soalan kot, insya-Allah. Boleh insya-Allah semua faham. Yang baik itu datang pada Allah. Yang lemah kurang pada diri saya sendiri, minta ampun, minta maaf ada salah dan silap. Terkasar bahasa ke, terlebih terkurang ke, salah fakta ke, minta maaf banyak-banyak lah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan diri tuan-tuan dan saya, insya-Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.